Pada pagi ini saya bersama dengan pihak pengurusan prasarana dan juga Ketua Pengarah APAD untuk turun meninjau di stesen LRT Bandaraya, di mana stesen ini, antara stesen ini dengan Masjid Jamek telah pun ditutup selama hampir lebih daripada setahun, bermula daripada 27 Januari 2023 apabila terdapat insiden gangguan operasi tren disebabkan oleh beberapa kerosakan struktur di beberapa jejambat ataupun beam berdekatan dengan stesen bandaraya, menyebabkan operasi tren kita khususnya untuk LRT Ampang Line di antara Sentul sehingga ke Masjid Jamek terganggu, menyebabkan antara bandaraya dengan Masjid Jamek tidak boleh dilalui oleh tren. Insiden tersebut telah menyebabkan gangguan yang amat teruk kepada operasi kita. Lebih setahun ramai penumpang tren terpaksa daripada arah Sentul Timur terpaksa berhenti di stesen bandaraya dan mereka perlu mengambil bas pengantara untuk pergi ke Masjid Jamek untuk meneruskan perjalanan ke tempat-tempat lain ataupun ke stesen Hang Tuah. Setahun telah berlalu, kerosakan struktur ini telah pun diperbaiki oleh pihak prasarana. Mereka telah melantik juru perunding bebas dan juga kontraktor, mereka dan bina untuk memperbaiki struktur tersebut. Seperti yang kita tunjukkan tadi, ada 3 struktur yang telah pun diperbaiki dan telah pun siap sepenuhnya pada akhir bulan Disember yang lalu. Dan lebih daripada sebulan ini, beberapa ujian telah pun dibuat dan pihak APAD telah pun berpuas hati untuk dibuka semula laluan di antara stesen bandaraya dengan stesen Masjid Jamek. Maka pada hari ini 17 Februari 2024 secara rasminya kita membuka semula perkhidmatan ini tanpa berhenti di stesen bandaraya ataupun di stesen Masjid Jamek. Maka untuk penumpang-penumpang laluan Ampang Line ini tidak lagi perlu bertukar dengan bas pengantara di kedua-dua stesen ini. Maka bermulalah perkhidmatan ini kembali kepada pihak penumpang. Dan kita yakin bahawa ini sudah tentu melegakan ramai penumpang kerana tidak perlu lagi membuat beberapa pertukaran. Seterusnya kita akan terus memantau projek ini, khususnya kerana ada tapak pembinaan di sebelah stesen bandaraya ini. Sama ada projek ini diteruskan atau tidak, itu di dua bidang kuasa kita, itu di bawah DBKL. Tetapi sekiranya projek ini diteruskan, syarat-syarat yang ketat perlu kita letakkan supaya gangguan ini dan kerosakan ini tidak berulang sama sekali. Kita amat kesal dengan apa yang berlaku kerana setahun kita terpaksa menutup laluan di antara kedua-dua stesen ini. Jadi ini sesuatu yang perlu kita ambil iktibar dan pihak prasarana akan memantau dengan dekat sebarang kerja-kerja pembinaan di sebelah stesen bandaraya ini ataupun di mana-mana stesen. Ini akan menjadi pengajaran kepada kita supaya lebih berhati-hati dan kita juga menasihatkan supaya semua pihak PBT perlu memastikan bahawa mana-mana tapak pembinaan yang berdekatan dengan mana-mana stesen pengangkutan awam, khususnya stesen-stesen rail, mestilah mengambil kira faktor-faktor keselamatan dan memastikan sebelum sesuatu kelulusan diberikan, pihak APAD dan juga pihak prasarana mesti dimaklumkan dan perlu dilibatkan sebelum sesuatu projek itu diluluskan. Kerana sedikit sahaja kerosakan struktur menyebabkan operasi kita terjejas dengan teruk. Jadi ini perlu diambil sebagai satu pengajaran oleh semua pihak. Seterusnya sudah tentu kos yang telah pun terlibat ataupun kos yang perlu dibayar oleh prasarana akan dituntut dengan pihak pemaju ataupun pihak pemilik tapak bangunan tersebut. Proses ini akan melibatkan proses undang-undang
untuk kita menuntut pampasan daripada pihak pemaju. Ini akan kita serahkan kepada pihak prasarana untuk laksanakan. Kerana arahan daripada kementerian ialah kita laksanakan dulu kerja-kerja perbaikan, selepas itu baru kita buat tuntutan pampasan. Kerana kalau kita tunggu pampasan sebelum kita buat kerja, maka sudah tentu gangguan lebih lama perlu kita tanggung. Jadi apa yang kita telah laksanakan ialah kita buat dulu kerja pembaikan, selepas itu baru kita tuntut pampasan. Jumlah keseluruhan pampasan yang kita tuntut ialah 38 juta. 38 juta. Ini termasuk kos pembaikan dan juga kos yang perlu ditanggung oleh prasarana kerana perlu menyediakan perkhidmatan bas pengantara. Jadi keseluruhan kos yang telah pun dituntut oleh prasarana dan akan dihantar kepada pihak pemaju ialah sebanyak 38 juta ringgit.